Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dengan ta'lil atau dengan tabi'ah. Ini sambungan lagi pada katanya musannif rahimahullahu ta'ala, yaitu lawan bagi sifat iradah. Nah, lawan bagi sifat penentu, yaitu Allah Ta'ala mengadakan sesuatu daripada makhluk ni dengan ketiadaan sifat penentu. Yang ni bukan Tuhan tentu. Misal bagi Tuhan tak tentu tu, Tuhan tidak menghendaki, tidak menentu. Hal lepas adanya seperti ada ia makhluk ni dengan tergagah. Mana Tuhan ni kena paksa. Nah, ikrah dia panggil. Atau dengan lalai, atau dengan terlupa daripada Allah Ta'ala. Atau hal lepas dah. Sambungnya pada malam ni atau dengan ta'lil dia panggil, dengan illah. Ini juga menafikan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan ta'lil? Yakni sesuatu tu tidak berlaku melainkan kerana ilah dia. Gitu. Jadi bukan Tuhan yang mengadakan, bukan Tuhan buat dak. Tuh. Ini isyarat kepada mazhab falasifah yang digelarkan dengan mazhab ta'liliyah. Mazhab ta'liliyah. Ini satu kelompok daripada falsafah dipanggil fuq ta'liliyah. Fuq yang mengiktikadkan alam ini jadi dengan sendiri.
tapi terhenti di atas kewujudan Tuhan. Jadi bila Tuhan tu ada, automatik alam ni ada. Bila dia ada, sama sedia dengan Tuhan. Lagi tu. Sama sedia dengan Tuhan. Kalau dicontohkan kepada makhluk seperti gerak jari dan gerak cicing. Sebenarnya hari ni pakai cicing ni, mudah nak bagi contoh kat sini. Biasa jari pakai cicing ni. Jadi ni jari, ni cicing, betul tak? Apabila jari bergerak, maka automatik cicing ni bergerak. Nampak tak? Bila jari gerak, cicing pun turut bergerak. Geraknya cicing ni kata mazhab ta'liliyah ialah dari kerana geraknya jari. Betul tak? Dari kerana geraknya jari. Jari bergerak, cicing pun bergerak. Siapa yang menggerakkan cicing? Tak ada siapa yang menggerakkan cicing. Hanya automatik apabila jari bergerak, cicing yang ada pada jari ni turut bergerak. Sekaligus. Seretak, betul tak? Bukan kata jari bergerak, cicing duduk sini lagi. Senyap, tak gerak dia. Duduk seminit baru dia pun berat gerak. Dah. Ni i'tikad ni kufur. Jaga-jaga tu. Orang yang i'tikadkan cicing bergerak dengan kerana jari gerak, bukan Allah yang menggerak, ini kufur ni. Jangan main. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, tidak ada sesuatu zarah yang bergerak atau diam. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bergerak atau diam walau sebesar zarah, melainkan semua dengan izin Allah, dengan perbuatan Allah, dengan ketentuan Allah. Gitu kan? Jadi sebab tu cicing gerak bukan kerana gerak jari, tapi Allah yang menggerakkan. Di sisi kita menggerakkan jari. Yang menggerakkan jari pun Allah, yang menggerakkan cicing pun Allah. Gitu. Itu baru i'tikad sebenar tu dah. Kalau kita i'tikad cicing ni bergerak kerana jari saya gerak, ya tu gerak. Siapa yang menggerakkan cicing? Tak ada siapa dia ikut sendiri dah jari gerak, gerak sendiri. Tanpa disedari orang ni mazhab falsafah, mazhab ta'liliyah, kufur. Ini kalau misal di makhluk. Kalau contoh di Tuhannya lagu mana? Tuhan ada, automatik alam ni ada. Seperti tadi, jari bergerak, automatik cicing bergerak. Jadi cicing bergerak ni kerana apa? Kerana jari bergerak. Lagu tu. Jadi alam ni ada kerana apa? Kerana Allah tu ada. Jadi bila Allah tu ada, automatik alam ni ada. Bila dia ada, sama sedia kala dengan Tuhan. Bila Tuhan ada, sedia kala, maka alam ni tu ada dengan sedia kala juga. Allah yang menjadi, bukan. Allah hanya dijadikan illah, ta'lil, alasan kerana apa alam ni ada. Gitu je. Bukan Allah yang mencipta dah. Itulah i'tikad lagu ni kufur. Jaga-jaga tu. Kafir tu jangan main. Orang lain ni buat main-main akidah. Orang kata kafir tu i'tikad lagu tu. Dia mau tak siapa tak hak lagi. Aduh. Ini ilmu perbicaraan khusus dipanggil. Orang awam macam demo duduk dia diam lah. Demo celupa dengan ulama. Celupa pula. Padahal dia hak celupa tu. Betul tak? Tanasukhul arwah. Ambo jawab dah dalam Facebook, tapi tak puas hati tengok orang komen bodoh lagi. Ramai lagi hak bodoh punya. Orang yang beriktikad roh ni boleh berpindah daripada satu tubuh ke satu tubuh yang lain, daripada satu. Ini akidah kufur. Jangan main. Kafir tu. Dalam Islam tidak ada. Melainkan kalau ada, bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu kelompok Syiah Ismailiyah Batiniyah yang mengiktikadkan bahawasanya Ali itu tetap hidup, tetapi dia masuk dalam tubuh zuriat dia. Tu. Jadi Sayyidina Ali itu masih hidup lagi. Mana? Dia beralih. Lepas jasad ni mati, puk masuk dalam jasad ni. Lepas jasad ni mati pula, puk masuk dalam jasad ni. Iktikad lagu ni kafir. Sama ada kalau dia iktikad kiamat ni tak ada, hak tu jelas kafir. Mana tak ada kiamat? Yakni
Ruh tu senantiasa kekal, berpindah ke dalam satu tubuh ke satu tubuh. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak ada hari kiamat. Itu kafir je lah. Nah. Ataupun hari kiamat ada. Nah. Tu syurga neraka ada. Hari kebangkitan ada. Tetapi dibangkit tu tidak dengan jasad. Ruh sahaja yang kekal. Sebab ruh satu je. Nah. Sayyidina Abu Bakar, tubuh dia mati. Ruh Sayyidina Abu Bakar masuk dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Tubuh Imam Ahmad bin Hanbal mati. Nah, masuk dalam tubuh Sunan Gunung Jati. Contoh. Tubuh Sunan Gunung Jati mati, masuk Sunan Kalijogo. Masuk Sunan tu Sunan ni. Siapalah pembantu Imam Mahdi. Tubuh ni semua binasa semua. Tapi ruh satu je, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tu. Jadi tanpa disedari, orang ni telah mengingkari beberapa komponen hari akhirat. Walaupun dia tak nafi kesekalian hari akhirat tu tak ada, bukan? Akhirat ada, syurga neraka ada. Tapi tanpa disedari, dia telah mengingkari beberapa komponen hari akhirat. Mana? Pertama, soal muka nakir dalam kubur. Kedua, nikmat kubur, azab kubur, alam barzakh. Tak ada. Dah Sayyidina Abu Bakar masuk tubuh orang ni, tak ada soal kamu kan akhir dia ni, masuk tubuh ni pula. Kemudian nanti bila ditiup sangkakala yang kedua, tubuh mana hak bangkit? Kata ruh yang satu saja. Tu kan bengong jadi tu. Tubuh Sayyidina Abu Bakar dulu. Ruh Sayyidina Abu Bakar pun masuk dalam tubuh Sayyidina Abu Bakar. Kena hisap, mati pula ruh Sayyidina Abu Bakar, masuk pula dalam tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Hidup pula Imam Ahmad bin Hanbal. Hisap dulu, mati pula ke mana? Dah rosak ya. Tokai 5, 10 tubuh, satu roh. Nak bagi ke mana tu? Ni karut belaka ni. Sebab tu tak boleh kita bicara tentang perkara ghaibiyat melainkan daripada nas Al-Quran dan hadis. Sebab tu ilmu tauhid ni, daripada ni kita sedang bicara ilahiyat, ketuhanan. Nanti masuk risalah atau nubuat, kenabian, kerasulan. Nantinya perkara ghaibiyat atau dipanggil juga khabariyat atau sama'iyat. Benda yang kita kena dengar daripada Allah dan Rasul. Tak boleh kita reka sendiri. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Menanya kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh manusia tentang apakah itu ruh. Allah sendiri suruh Nabi kita jawab. Qul tu aman. Katakanlah, jawab lagu ni, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh tu khijai Tuhan, urusan Tuhan. Mutu sudah reka sendiri, mutu tak reti tu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tak diberi padamu ilmu melainkan sikit saja. Yang kita duk reka yang ni. Jadi alim ulama ahli sunnah wal jamaah menghukumkan kafir orang yang mengiktikad roh boleh tanasuh, boleh orang panggil abdal atau boleh orang panggil tabadul, berpindah ganda. Intiqal, berpindah daripada tubuh ni. Kafir. Kenapa? Li'anna fihi inkarul ba'si. Karena ada pada i'tiqad tanasuhul arwah, mengingkari hari kiamat. Kalau tidak secara total dinafikan hari kiamat itu ada, dinafikan beberapa komponen hari akhirat. Mana? Antara lain diingkarkan bangkit dengan jasad. Orang yang mengingkari dibangkit semula dengan jasad ni kafir tahu tak? Jangan main-main. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudutsu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab tiga perkara, alim ulama ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah wal maturidiyah mengkafirkan fuq falasifah. Karena mereka tu mengingkari tiga perkara ni. Mana pertamanya? Ilmu Allah Ta'ala dengan secara juz'i, yakni dengan secara detail. Falsafah kata tidak. Allah hanya tahu kulli, umum saja. Detail-detail Tuhan pun tak kerti juga. Apa gerak tu? Kafir tak? Kafir. Isbat Tuhan jahil. Wa hudutsu awalim, baharu alam. Kata falasifah, ni biqidamil alam. Alam ni qadim. Sama ada atas jalan ta'liliyah yang baru kita bahas tadi. Tuhan ada, automatik alam ni ada. Bila dia ada, sama sedia kala dengan Tuhan. Tuhan itu sebagai ilat adanya alam ini, bukan Tuhan yang menjadikan alam ini. Itu. Mana? Kafir tak? Kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit dengan jasad
Setelah mana kitanya sebelum daripada tu ialah bangkai mayit. Bila ditiup sangkakala yang kedua, kita bangkit balik dengan jasad kita. Kata falasifah, tidak, kita hanya dibangkit dengan roh sahaja, tidak dengan jasad. Maka kafir ni siapa kata? Alim ulama banyak. Qadhi Iyad, Imam Ahmad Ad-Dardir, Abil Barakah. Ramai mana? Jadi demo dulu hak celupa dengan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan kita hak celupa dengan tok guru demo. Tok guru demo tu layak dak panggil tok guru, tak tahu. Kata ni. Orang lah ni mudah weh. Bos rebel janggut hitam putih sikit, ada hitam atas dahi sikit. Syekh lalu dah, tuan guru selalu dah. Boleh baca dah, how kita arak ah. Nah? Mudah weh pak kita. Ulama ni, jangan ni ulama. Kalau kita celupa dengan Tok Guru demo, ya demo kata ulama tu, Tok Guru demo tu celupa dengan beribu alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Mana lebih demo kena hormat. Tok Guru demo hak demo mempertuk gurukan dia ke atau masyayikh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sejak daripada zaman Nabi Muhammad ni, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah mazahib, sekalian alim ulama semua ijma', kara ijma'. Bukan ilmu bab tanasukhil arwah ni hanya tertentu, golongan yang tertentu tak boleh disebar. Dak, umum mengetahui. Min ulima minad dini bid darurah. Perkara yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Mudah tak mudah pun nak mengaji lah. Tak mengaji tak tahu juga. Hak tu boleh kelai kabuk duk ikut hak mengarut tu. Itu baik. Niat baik-baik itu. Kafir orang yang iktikad lagu tu, kafir, jangan main-main. Maka sebab tu tanggungjawab kita kena betul. Kalau tarik balik pun kena royak ini salah. Apa yang saya sampaikan ni tak betul tuan-tuan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan kata saya tarik balik lah, saya tak nak panjang isu. Ini polemik, tak nak panjang jadi polemik. Kita serahkan pengetahuan ni kepada tok guru saya. Tok guru awak tu siapa? Cuba sebut nama tok guru awak tu. Yang meninggal dunia dah. Siapa? Tok guru awak yang meninggal dunia tu. Cuba sebut dia. Takut orang tahulah dak tu ni. Tu. Sebut nama tok guru hak meninggal tu siapa? Kan senang, boleh pergi siasat selalu. So kau awak seorang jam mengaji tok guru tu mesti ada orang lain. Bila sebut nama kita boleh kita tanya juga, betul tak tok guru ni dulu pernah mengajar lagu ni? Kalau tak betul, beri gak awak menipu, buat taik ke tok guru sendiri. Orang panggil buat taik, kalau tak panggil kasar sikit bahasa tu dah. Buat taik ke tok guru. Tok guru tak mengajar kita lagi cerita reka-reka. Jangan. Perkara akidah ni bukan perkara main-main. Jadi sebab tu jangan cepat sangat kita nak letak nama orang tu tuan guru ke syekh. Ini perkara basic dalam ilmu akidah ni, fardu ain ni. Tak okey jadi syekh, jadi tuan guru ni ilmu fardu ain pun tak lepas. Duk kecek gapo beri ngajar gapo. Saya bukan ulama, saya bukan ilmuwan. Cuma saya beri ngajar. Loh. Orang beri ngajar ni kena tok guru, kena orang alim, kena ilmuwan. Kalau bukan ilmuwan, bukan orang alim, bukan tok guru, bukan tugas dia mengajar, kena mengaji. Orang bodoh kena mengaji, orang cerdik kena mengajar lah betul. Betul tak? Kalau orang bodoh pun mengajar juga ni, serabut perut ni. Dia bodoh nak mengajar juga. Hak tu kita pukul habis. Kalau hak bab khurafat tu tak apa, tak bukan bab khurafat tu tak apa. Maknanya dongeng lah, cerita-cerita dongeng tu kita boleh tahan lagi. Mana wak suka hilah tu tak apalah. Nabi ada tu atas bukit Gunung Jerai ke tu ni. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman pernah mari di Kedah ke. Hak tu bukan tak apa orang panggil cerita dongeng khurafat gitu kita suka tu tak apa. Hak ni bukan khurafat ni. Hak ni akidah ni. Tanasukhul arwah bukan bab-bab dongeng khurafat boleh kita ketawa suka tak boleh. Ini akidah kena tegah. Kalau hak demo nak cerita Tariq Biziak mari ambil kayu cengar kau kayu gapo kapur baruh kau di Kedah. Di Gunung Jerai kau gapo hak tu selekai ikut demo lah. Hak tu sejarah kita pun tak reti. Kalau tanya demo pun fakta duk mana dalam penderah hilang tak tahu duk mana dah dia. Dalil dia dalam penderah tu hilang. Tak apalah moga hak tu bukan sakut paut pasal akidah. Dipersilalah awak suka-suka huha-huha boleh. Tapi hak ni bukan perkara huha-huha ni dah. Tanasukhul arwah ni perkara yang penting dalam akidah, tak boleh kita iktikad lagu tu. Siapa iktikad lagu tu kufur, sama ada atas jalan ingkar hari kiamat ataupun dia tidak ingkar hari kiamat tapi dia tak sedar dia telah mengingkari beberapa komponen tentang hari akhirat.
Tu mana tadi? Tentang alam barzakh, nikmat kubur, azab kubur, soal muka nakir dalam kubur, bangkit dengan jasad. Dengan secara bengong dia tak sedar, dia telah ingkar tanpa dia sedar. Itu bahaya dah. Dua-dua tu jatuh kufur belaka. Jangan main-main. Main-main bobok ni. Ngaji tu pelik kita bobok ni. Jangan celupa dengan ulama. Siapa ulama? Ulama mana? Ulama Syiah Ismailiyah Batiniyah. Tu bukan ulama di kita. Kita ulama kita ahli sunnah wal jamaah ya. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Azra'i, Auza'i, itu Imam Abil Laits. Tu imam kita Qadhi Iyad, Imam Ahmad Ad-Dardir, Imam Abdullah Asy-Syarqawi, Imam Ibrahim Baijuri. Tu ulama kita tu. Itu ni. Kalau hak tanasukhul arwah tak ada dah. Fafaq di semua ijma'. Wa nuqatti'u bi kufrin, kami memutuskan dengan kufur liman qala bi tanasukhil arwah, barang siapa yang mengiktikadkan roh boleh berpindah dari tubuh hari itu ke tubuh hari itu. Ini kan memang. Kalau roh dengan makna semangat, hak tu lain. Semangat Serina Umar ada pada demo. Ruh Serina Umar ni ada pada demo ni. Mana? Semangat molek. Tu ruh dengan makna semangat. Bukan ruh Serina Umar tu masuk ke tubuh kita jadi tubuh Ahmad Pai. Ruh Serina Umar. Kaya pelik lagu tu. Kok mana lagu tu? Lepas tu nak dihisap siapa? Ya pening. Mula dia kata ulama ada dua pendapat. Ulama mana tak tahu. Kitab mana kata lagu tu tak tahu. Jangan. Jangan buat perkara akidah ni main-main, jangan. Jadi tanasukhul arwah bukan akidah Islam. Bukan akidah Islam. Itu akidah Hindu ke Buddha tak tahulah. Ada tu dalam agama lain tu tak usah percaya dalam mereka sendiri dah. Dalam Islam tak ada. Kalau ada bukan ahli sunnah wal jamaah, itu Syiah Ismailiyah Batiniyah. Terpulanglah pada kita nak ikut hak ahli sunnah wal jamaah kau nak ikut hak Ismailiyah Batiniyah Syiah Batiniyah Ismailiyah. Kalau kita nak selamat firqatun najiyah, ikutlah man ana alaihi wa ashabi. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim asy'ariyatu wal maturidiyah. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Tengok apa yang ulama Asy'ariyah telah putuskan, ulama Maturidiyah telah putuskan bagaimana. Itu tentang akidah. Jangan kita buat perkara main-main. Macam ni kan? Ni akidah ni. Siapa i'tikad kita dapat angin kerana kipas, bukan Allah yang menjadi. Mazhab ta'liliyah. Kita dapat sejuk kerana aircon, bukan Allah yang menjadikan sejuk. Mazhab ta'liliyah. Kita dapat cerah kerana lampu, bukan kerana Allah yang mencerahkan. Mazhab ta'liliyah. Automatik mazhab ta'liliyah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah dah. Kita dapat angin, Allah yang menjadikan di sisi asbab musabbab kita pasang kipas. Tanpa kipas Allah boleh bagi angin pada kita. Ribut boleh lagi, jangan kata angin sini. Kita dapat sejuk kerana Allah yang menyejukkan di sisi asbab musabbab yang adanya kita pasang aircon. Tanpa aircon Allah Ta'ala boleh bagi sejuk? Boleh. Orang di Geting Highland tu tak ada pakai aircon. Pasal juga aircon bodoh yang nak kata. Dah ada ni. Sejuk pun gapo dah atas Geting tu contoh baru tu. Jadi ingat. Kita orang ahli sunnah wal jamaah akidahnya kena putus. Jangan duk wawih jangan. Itu. Atau dengan tabi'ah. Atau dengan tabi'ah. Bukan Tuhan tentu tidak. Bukan Tuhan berkehendak tidak. Tapi segala perkara yang berlaku ni tabiat dia ada. Semula jadi orang panggil. Bahasa lah ni panggil. Semula jadi. Macam kita ngaji les sains tu lah. Air hujan ni lagu mana? Matahari dia serak, air ada atas muka bumi, naik atas. Lama-lama kuat tadi tu jadi berat, jadi awal, berat jatuh hujan pula. Lepas tu matahari pun seduk pula, naik turun gitu jadi kau ngaji sains itu kan. Itu semula jadi atau orang itu tabiat. Tu jadi tabiat ni kalau dimisalkan pada Tuhan lagu ni
Dia mesti kena terhenti di atas syarat dan ternafi manik. Bagaimana? Syaratnya Tuhan kena ada. Ada. Tuhan ada dan ternafi manik. Manik ni sesuatu yang menghalangi. Mana? Tak ada Tuhan selain daripada Allah. Macam comel dah. Macam tauhid dah ni. Tuhan kena satu, Tuhan kena ada, pas dia kena satu. Tak boleh ada Tuhan lain daripada Allah. Maka alam ini jadi dengan sendiri. Automatik. Allah buat tak? Tak. Bila alam ni ada, sama qadim dengan Tuhan. Sama sedia kala dengan Tuhan. Tuhan ada bila? Sedia kala. Alam ni sedia kala. Kapir juga tu. Nah, itu kalau misal di Tuhan. Kalau misal di makhluk, lagu mana contoh? Seperti tu api tabiatnya membakar. Tu api tabiatnya membakar sesuatu yang kering. Bagaimana tabiat api membakar sesuatu yang kering? Ini mazhab tabi'iyah dia panggil. Pertama, syarat kena ada dulu ialah sesuatu yang kering bersentuhan dengan api. Tu syarat dia. Nampak tak? Kemudian sesuatu yang kering tu mestilah tidak ada basah, ternafi manik. Maka bila lagu tu automatik tabiatnya terbakarlah benda kering tak ada. Bukan Allah yang membakar, tapi api tu tabiat dia membakar. Kafir orang yang tinggal lagi ni, kafir jangan main-main. Mau sebut kasar je, kafir tu kata ni. Bukan apa nanti. Wa may yakul, kata ulama, kata Imam Ahmad. Lah ni tak boleh sebut kata ulama kita pun jadi bingung. Ulama mana ustaz? Tok guru mana? Nah, payahlah ni. Nah, kena ayat lalu. Siapa kata? Imam Ahmad Ad-Dardiri Al-Maliki Syekhul Azhar. Kata mana? Wa may yakul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad sesuatu ni terjadi dengan tabiat dan illah, fadzaka kufrun, maka akidah tabi'iyah atau ta'liliyah ini kufur inda ahli millati, di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat baik-baik. Kafir? Nah? Tu. Ingat baik tu. Lepas tu, siapa dia yang membakarnya? Allah. Bukan tabiat api dah. Nah? Tapi di sisi kita menyalakan api dan kita masukkan benda yang kering tidak ada basah, Allah jadikan kebakaran pada adat. Ini akidah kita ni. Pada adat saja. Maka hukum adat sah menyalahi. Sebab tu Nabi Ibrahim dilempar dengan manjani oleh Namrud. Masuk dalam api hok besar, kawah api. Terbakar dah. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Pelik ke? Tak. Pelik dengan akal tak pelik. Harus pada akal. Sebab apa? Sebab bukan api tabiatnya membakar. Hakikat yang membakar ialah Allah. Nah, cuma Allah Ta'ala jadikan di sisi adat. Akal hukum adat sah menyalahi. Sebab tu Nabi Ibrahim dilempar dalam manjani, bakar. Bakar tak? Dok, keluar dengan selamat. Orang yang tak mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, bila dia baca cerita gini dalam Quran, kata macam cerita Doraemon ni, mana ada dia ni. Automatik dia mengingkari mukjizat. Kafir tak? Kafir, jangan main-main. Sebab tu kena teguh akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu. Fak kita ni kalau mengaji bab akidah ahli sunnah wal jamaah, tak berapa nak berahi mana. Nah, dia kena sedap cerita pasal Dajjal, konspirasi dunia ni, lagu mana sekarang ni nak kiamat lela dah. Dajjal lahir di mana, duduk di mana, duduk bergapo sekarang, duduk minum teh ke kopi ke bergapo. Tu ramai berahi minat nah. Tu ramai hak minat hak berahi cerita lagu tu. Akhirnya banyak kena Dajjal pada kena Tuhan. Nah, orang lagu ni lah awal-awal kalau Dajjal mari, dialah ke berimeng dengan Dajjal. Tu. Habis. Kemudian katanya Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, dan faraq, dan berwawu istiqnaf, dia panggil wawu istiqnaf. Dan tu wawu istiqnaf lil bayan, dia panggil, nak menyatakan lagi. Nak menyata apa? Faraq ni perbezaan. Apa beza di antara ta'lil dan tabi'ah? Lalu kata dia, dan bermula faraq, yakni perbezaan antara keduanya ta'lil dan tabi'ah.
Khabar ialah bahawasanya yang maujud dengan ta'lil itu, benda yang ada dengan dijadikan ilat sesuatu yang lain itu, gitu maksud kita. Tiada terhenti ia maujud melainkan atas ilatnya maujud jua. Itu seperti cicing nak dia. Cicing ni, gerak cicing ni orang panggil maujud. Maka maujud apa? Gerak cicing ni terhenti di atas ilatnya juga. Apa ilat dia? Yakni geraknya jari. Tu bila jari gerak, cicing yang ada pada jari automatik bergerak dengan tak berselang sedikit pun, berapa second, berapa saat, automatik selalu dah bergerak. Tu. Maka manakala didapatkan ilatnya, maka manakala didapatkan ilatnya, ilat maujud tadi, ilat bagi gerakkan cicing tadi. Mana ilat gerak cicing? Iaitu gerak jari. Kerana apa cicing bergerak? Geraknya jari. Tu ilat dia panggil kerana alasan kenapa kok cicing tu bergerak. Maka manakala didapatkan ilatnya, ilat maujud, jawab bagi mana, maka manakala nescaya didapatkan dia maujud dengan tiada terhenti atas sesuatu yang lain. Tak ada terhenti dengan sesuatu yang lain, mana tidak perlu ada syarat dan ternafi manik. Automatik selalu dah. Bila jari bergerak, cicing turut bergerak. Bila Allah ada, automatik alam ni ada. Tak mestinya kena ada Tuhan lain, kalau tak ada Tuhan lain tak usah percaya tu. Ada Tuhan lain pun tak apa, tak ada Tuhan lain tak apa. Ya penting Tuhan ada, automatik alam ni ada. Gitu ya. Tuhan buat atau tak buat tak usah percaya tu. Tu makna gitu dah. Itu kafir tu. Ya, kafir. Seperti misal ni, misal pada makhluk. Misal mazhab ta'liliyah pada makhluk, seperti gerak anak jari. Gerak anak jari ni ilat dia panggil. Macam tadi lah, hamba buat contoh tu memang contoh dalam kitab dah. Seperti gerak anak jari, maka bahawasanya ia gerak anak jari itu ilat, ini menjadi ilat bagi gerak cicing. Gerak anak jari ni jadi ilat, jadi alasan kenapakah cicing ini bergerak sekali. Itu. Mana kalau dapat yang pertama. Mana yang pertama? Yang ni gerak jari. Itu. Maka mana kalau dapat yang pertama, didapatkan ilat. Tu. Maka mana kalau dapat yang pertama, yakni dapat ilat. Mana ilat? Gerak jari. Nescaya dapatlah yang kedua. Mana yang kedua? Geraknya cicing. Orang panggil gerak cicing ni orang panggil apa? Tak ma'lul. Ma'lul dia. Tu ma'lul. Jadi gerak jari tu dipanggil ta'lil. Gerak cicing tu dipanggil ma'lul. Ini orang panggil ta'lil apa? Ilah ma'lul dipanggil. Ilah ma'lul. Mazhab ni dipanggil mazhab ta'liliyah. Kafir siapa i'tikad lagu tu. Patut i'tikad hak ahli sunnah jemaah lagu mana? Gerak jari pun Allah yang menggerak, gerak cicing pun Allah yang menggerak. Itu lagu tu. Bukan gerak dengan sendiri, tidak. Kalau tidak nak lepas mana la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tu tidak bergerak satu zarah melainkan dengan izin tu Tuhan. Kalau orang ni tak boleh nak faham benda ni, aling lagu Terra Rosa, kehendaknya tu lagu Terra Rosa Ali Ekspedisi tu dia sebut dah lagu dia ni, tak bergerak satu zarah melainkan dengan izinnya, izin Tuhan. Ayalah dah tu. Betul dah tu. Akidah ahli sunnah wal jamaah dah tu. Tak bergerak satu zarah ni melainkan semua dengan izin tu Tuhan. Pah cicing ni bukan satu zarah, nyepak lebih besar pada zarah ni. Besar. Tak ke gerak dengan sendiri. Dok dia kata gerak ni kerana gerak jari.
Lepas tu bukan Tuhan yang menggerak. Ada dia ya, Tuhan tu buat kerja dah, dia duk relax. Siap. Dah. Tuhan yang menggerak cicing yang ada pada jari. Sama juga. Kalau contoh di Allah Taala, puak ta'liliyah dia kata Allah tu illah. Allah tu illah. Maka apabila didapati adanya Tuhan, adanya Allah, adanya illah, maka automatik adanya maklul. Apa maklul? Wujud makhluk ini. Tanpa berselang 1 second sekalipun. Dah, sama sedia kala. Allah wujud sedia kala, Tuhan ada sedia kala, maka makhluk ni juga wujud sedia kala qadim. Tadi kan? Ya, bi hudusi awalimi katanya falasifah dak biqidamil alam. Adapun kita orang ahli sunnah wal jamaah, alam ini bukan jadi dengan sendiri, automatik tidak. Tapi Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi. Bila sebut kata Allah yang menjadi, berarti sebelum daripada ada alam ni tidak ada, gitu tak ada. Tu bila sampai masa ketentuan Allah nak menjadi pada masa bila-bila, pak Tuhan pun menjadi, maka ada. Sebab tu alam ni dipanggil baharu. Bapa? Maujud ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada. Dulunya tak ada, sekarang baru ada. Siapa yang mengada? Allah yang mencipta, Allah yang mengada. Itu. Maka sebab tu alam ni bukan qadim, bukan sedia kala, tidak, tapi hadis baharu dah. Habis situ. Dan bahawasa yang maujud dengan tabiat. Ni dan bahawasanya ni atah pada kata bahawasa tadi. Atah situ. Atah pada kata bahawasa yang maujud dengan ta'lil. Sebab dia duk cerita beza mana mazhab ta'liliyah dengan mazhab tabi'iyah. Tak tahu pun tak apa sebenarnya. Cuma tahu lagi baik. Kalau payah nak pahal sangat, senang-senang kafir dua-dua orang sudah. Tak payah cara pening dah. Tu mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah, dua-dua kafir yang senang jawab gitu lalu. Tapi kalau orang nak tahu dengan secara detail beza mana dua ekor ni, dua fuq hak kafir ni beza juga. Tengok. Dan bahawasa yang maujud mana benda yang ada dengan tabi'ah itu. Yang maujud ni isim maf'ul tapi nak dengan mana isim fa'il. Maujud mana wujud. Tu benda yang ada ni dengan tabiat itu khabar terhenti ia yang maujud dengan tabiat itu atas ada syarat dan ketiadaan mani'. Dia terhenti dengan mesti biwujudi syarti wantifa'il mani'i. Itu mesti kena ada syarat dan ternafi mani'. Apa mani'? Sesuatu yang menegah. Itu mana mani'? Sesuatu yang menegah. Kalau kita mengaji dalam usulul fiqh itu ada lah perbahasan hukum taklifi, hukum wada'i itu, hukum syarak taklifi, hukum syarak wada'i. Hukum syarak taklifi wajib, haram, makruh, sunat, haruh. Hukum syarak wada'i soh, syarak, mani', fasad, sabab. Itu. Ada tak orang ngajar usul fiqh di masjid? Tak ada deh. Sini ada? Masjid ni ada? 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 Tak ada deh. Usul fiqh tak ngajar tu masjid. Itu kena mengaji di pondok lah. Usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Itu ilmu-ilmu kalau kita kena mengaji, kalau nak tahunya kena pergi takhassus, kena pergi pondok, madrasah. Biasanya tutup guru akan setuh sikit-sikit lah. Kerana ilmu tu ilmu alat juga tu. Alat untuk menguasai ilmu fiqh, alat untuk menguasai ilmu usuluddin. Usulul fiqh, usuluddin. Mana misal dulu? Takut kita payah nak faham dah. Seperti api. Sama seperti yang saya sebut dah tadi dah. Seperti api, dia kata. Api ni benda yang maujud, betul tak? Benda yang maujud. Seperti api, maka bahawasanya sudah muka surat berapa? Maka bahawasanya api ni tiada mengangus tu menghanguslah.
tiada mengangus ia api melainkan dengan syarat menyentuh, mana bersentuhan. Satu tu syarat. Dan ternafi basah, yakni ternafi mana tak ada basah. Jadi di sisi fuq mazhab tabi'iyah semula jadi ni, tabi'at ni, dia kata api ni tabi'at dia menganguh. Tapi nak menganguh pun kena ada syarat dan ternafi sesuatu yang menegah. Mana syaratnya? Syaratnya api itu mesti bersentuhan dengan sesuatu yang kering. Lepas tu sesuatu yang kering itu tidak boleh ada basah. Maka api itu tabiat dia dah menghanguskan perkara tersebut. Itu. Automatik dah. Bukan Allah yang menghanguskan, tidak. Tapi api itu tabiat dia menghangus. Maka orang yang berakidah seperti ini kafir dia. Nasi tabiat dia beri kenyang, Panado tabiat dia menyembuh penyakit demam. Ayolah kata. Kipas tabiat dia memberi angin, aircon tabiat dia menyejukkan, lampu tabiat dia mencerahkan, kereta tabiat dia bergerak ke sana. Habis. Mari masjid pun boleh dikafir tahu tak? Kalau akidah tak betul. Hak ni mari dengan kereta apa? Dengan motosikal. Tapi iktikad dia yang menyampaikan dia kepada masjid ialah Allah. Di sisi sabab musabab dia naik motor, walaupun slow pun akidah dia selamat. Hak ni naik kereta skalai, siapa selalu masjid. Tapi dia iktikad kerana kereta dia lah, laju menyampaikan dia ke masjid. Atau tabiat kereta ni laju, tak boleh nak tekan minyak sikit-sikit tak jadi. Memang tabiat dia dah laju. Kerana tu dia sampai masjid. Tak masjid pun kafir tu. Syirik itu syirik. Maknanya dalam hati dia ada mengiktikadkan sesuatu selain daripada Allah yang memberi bekas, memberi kesan pada perbuatan. Ini syirik ni. Fok kita ni gaduh nak kata kau orang syirik dia ni. Takut-takut kalau kita tak mengaji kita dah hak telan Panado jadi syirik, hak makan obat, makan nasi jadi syirik, minum air jadi syirik. Mana makan nasi jadi syirik kalau mu iktikad kerana nasi beri kenyang atau tabiat nasi mengenyangkan, syirik bukan syirik khafi tu. Orang tak cara dalam ilmu tauhid ni syirik khafi. Syirik khafi tu dalam ilmu tasawuf tu riya, ujub, sum'ah. Kalau syirik khafi ni berdosa sahaja, bukan sahajalah berdosa maknanya. Kalau Tuhan apa masuk syurga. Kalau kita taubat Tuhan apa masuk syurga. Kalau kita tak taubat pun takdir Tuhan apa. Dosa kita riya, ujub, sum'ah, Tuhan apa? Tuhan nak maaf, masuk syurga. Tapi kalau hak syirik jali, syirkul akbar, hak ni Tuhan janji dah dalam Quran, aku dak akan apa? Innallaha yaghfiru la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha au kama qala Allah. Tuhan kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya pakan inna tu, sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah. Siapa dia? Dia hak cakap tu sendiri kata nama dia. Guna isim zahir bukan isim dhamir tak. Nak kata benda ni tegah. Innallaha, sesungguhnya aku hak nama Allah ni sendiri kata Tuhan, la yaghfiru an yushraka bi, aku tak akan ampun dosa orang yang menyekutukan aku. Syirik apa? Syirik akbar, syirik jali. Mana syirik akbar tadi? Makan nasi sedawa, mulut kata alhamdulillah, hati nasi tabiatnya memberi kenyang. Kerana nasi aku dapat kenyang. Beres dah, selesai masalah. Tu kafir tu yang ramai. Wa man yakul bil wa man yakul bit tabai au bi illah, dua-dua fazaka kufrun inda ahli millah, kafir. Ingat baik-baik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah Taala siap untuk mengampuni dosa selain daripada syirik. Kalau dosa selain daripada syirik itu masuk dalam keampunan Allah.
Tapi kalau dosa syirik, kalau dia tak taubat betul dengan tak taubat, tak mengaji betul nak taubat ke mana kalau tak tahu? Tak tahu kalau orang tak mengaji, tak tahu tak tahu. Duk makan obat sejak dia muda sampai ketua nak mati esok lusa, pun duk iktikad obat Panadol ni kemah sungguh. Tabiat dia dah penyakit. Kafir belah-belah. Nah, kafir belah-belah. Mati tu tak boleh jawab. Man rabbuka rabbi Allah. Allahu rabbi, tak boleh jawab. Dah, Panadol tabiat memberi kesan pada menyehatkan, menyembuhkan penyakit. Bukan Allah yang menyembuhkan penyakit. Ingat baik-baik tu. Habis itu. Baik. Kemudian tafriqnya maka. Dengar molek. Bukan hamba kata ni. Ni Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Mustafa Al-Fatani Al-Makki kata. Dia kata pun bukan dia kata, dia ambil di kitab-kitab alim ulama sebelum daripada dia juga. Nah, dia kata kan, tengok, maka barang siapa i'tiqadkan, berpegang dalam hati dia, berakidah, mu'taqadat dia, jadi benda hak dia sipu kemah dalam hati dia, bahawa sesuatu itu, yakni sesuatu daripada makhluk ini, memberi bekas, yakni boleh memberi kesan, boleh memberi manfaat atau mudarat dengan illah, dengan sebab, maknanya dengan illah, atau dengan tabiatnya sesuatu, dengan semula jadi dia dah gitu, yakni dengan zatnya, dengan diri dia. Nah, dia kipas dah tabiat dia yang ni mau duk pelik apa. Tabiat dia dah lakon yang menyejukkan, tabiat dia dah lapu yang mencerahkan, tabiat dia dah nasi kenyang, tabiat dia dah Panadol ni menyembuhkan demam. Tu. Tabiat dia dah air menghilangkan dahaga, sabun menghilangkan daki-daki. Ikutlah. Apa saja sesuatu itu masuk habis. Motor kereta yang menyampaikan perjalanan kita, minyak steering gapo dengan tayar-tayar tak botak gapo, hak tu hak memberi sampai kita kepada destinasi yang kita nak tuju tu. Ikutlah dengan diri dia. Maka jawab bagi maka barang siapa, maka yakni maka nescaya tiada khilaf di sisi ulama pada kufurnya barang siapa, tak ada khilaf. Fahuwa kafirun bila khilafin, maka orang ni kafir tanpa sebarang khilaf ulama. Bila sebut kata ulama tak berkhilaf, artinya ijma'ul ulama, ulama ijma'. I'tiqad ni kafir. Ingat baik-baik. Habis situ. Kemudian ada angka 1 luar. Qaulul musannifi, bahawa sesuatu artinya sesuatu daripada hamba Allah Ta'ala dan daripada segala sebab yang berada, seperti api pada menghanguskan dan air pada memuaskan dahaga dan pisau pada melukakan. Ikutlah. Tabiat pisau memutuskan. Kerana pisau dapat memutuskan. Ya juga. Kerana pisau dapat mewujudkan putus, itu dia panggil mazhab ta'liliyah. Tabiat pisau memutuskan, itu mazhab tabi'iyah. Ikutlah. Apa saja. Tu. Kerana handphone dapat bercakap dengan orang jauh-jauh. Ya juga. Kerana handphone dapat bercakap dengan orang jauh, atau tabiat handphone dah dapat memberi kesan manfaat, kita dapat berhubung dengan orang jauh-jauh. Ya belaka tu, ya belaka. Pahak betul lagu mana ustaz? Pening saya lagu ni. Ya dah tak ada betul. Di sisi kita guna handphone, Allah yang menjadikan kita boleh berhubung dengan orang yang jauh-jauh. Tu betul. Tu. Lepas tu tanpa handphone dapat tak kita berhubung dengan orang jauh-jauh? Dapat kalau Allah Ta'ala izin. Sayyidina Umar duk khutbah. Kelekung-kelekang duk khutbah, tiba-tiba Sariyah, Jabal. Kan pelik tu. Dia duk cakap dengan siapa? Allah Ta'ala bagi buka pandangan mata Sayyidina Umar, nampak tentera Islam dalam bahaya akan diserang oleh puak-puak kufar. Maka dengan izin Allah dapat suara Sayyidina Umar tu siapa di pendengaran tentera Islam di jauh sana. Naik nusuk atas bukit. Selamat tentera Islam. Boleh tak ada pelik. Jangan pula kita, iya kau cerita ni macam Doraemon ni, mana boleh handphone tak ada sama tu. Ni alat ya ni. Di sisi sahabat ya. Kalau Tuhan nak jadi.
Tapi orang tak panggil mukjizat lah, kerana Sayyidina Umar bukan nabi. Orang panggil karamah. Karamah. Itu dah. Itu nanti di belakang sana tu ada perbahasan tentang amrun khariqun lil adat. Perkara-perkara yang mencarikan adat. Habis. Kemudian kita sambung lagi semula pula insya-Allah, katanya musannif, dan barang siapa i'tiqad bahawasanya memberi bekas dengan kuwah yang dijadikan dia kuwah oleh Allah Taala. Kuwah ni bukan kuah singgah, kuah gula tu bukan. Kuwah tu makna power, kekuatan. Itu. Nama kuwah. Tak boleh makan kuwah mana makan kering-kering gitu. Kuwah tu makna power. Ini disebut oleh Imam Ahmad Ad-Dardir Al-Maliki, wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi bekas dengan sebab kuwah, power yang Allah Taala jadi dah pada dia. Bukan kipas ni kerana kipas kita dapat sejuk, apa ju dah tu. Bukan tabiat kipas kita dapat angin, bukan kerana kipas kita dapat angin. Lepas tu Allah jadikan power pada kipas mampu memberi kepada kita angin. Benar juga. Itu. Nah, bukan kerana aircon kita dapat sejuk. Wow, nampak macam kemah dah. Nah, bukan tabiat aircon yang menyejuk. Lepas tu tetapi Allah sudah jadikan power pada aircon mampu memberi kita sejuk. Hak ni pun salah juga. Tapi salah tu adakah kafir atau tidak kafir? Khilaf pendapat ulama. Kita sambung, to be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Di situ dah. Ada soalan kalau ada. Nampak orang tak ada soalan. Lepas tu kalau orang ngajar ajaran sesat boleh ikut pun tu lah. Belit buat kita ni. Nah? Ada soalan tak? Tak ada. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.